Tuan ambil ada belakang buku dah tu. Ambil tu. Tapi tu tak ditulis. Main telefon bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. Okey. Ada. Tak tengok tu. Sikit. Nanti Sakno ada gangguan teknikal. Atas sikit. Okey. Kita sambung di muka surat 18. Asalnya kelas ni adik-beradik ya, kelas adik-beradik, bincang adik-beradik. Pasal kuarantin ni tak apa-apa di rumah. Jadi lepas tu atas permintaan ramai, suruh invite kawan-kawan yang ada, adik-beradik lain. Jadi kita pun buka lagi ramai sikit lah. Jadi kelas ni untuk perbincangan lah. Siapa-siapa yang ada pengetahuan lebih lagi minta dia tambah. Ataupun ada soalan-soalan boleh kita bincangkan di sini. Sebenarnya kelas ni dah berlangsung 3 kali. Masuk malam ni kan malam yang keempat. Kali yang keempat. Tapi bila dah ramai ni kita kena ulang balik lah. Asalnya dah sampai di muka surat 20. Tapi bila ramai yang baru, kita akan ulang balik sikit muka surat 18. Kalau ada masa sempat bila kita khatam nanti kita ulang balik daripada muka surat 1 sampai muka surat 18. Boleh no? InsyaAllah.
Baik, kita mula pada muka surat 18. Siapa yang ada PDF boleh tengok PDF. Siapa yang ada kitab buka muka surat 18. PDF pun sama muka surat 18. Baik. Kata musannif kita, kata pengarang kita, hafizahullahu taala, pengarang kita ni masih hidup sampai sekarang. Dia sekarang tenaga pengajar di Jamiah Ahqaf Yaman, dan dia juga guru kepada Habib Ali Bakir, dan saya belajar kitab ni pun dengan Habib Ali ya. Dan sekarang ni dia dah sambung habis kitab ni, dia sambung satu lagi kitab, nama dia Risalah fi Ahkamil Haid wan Nifas. Kitab tu lebih tinggi sikit ataupun lebih dalam sikit, lebih detail perbahasan dia mengenai haid, nifas dan istihadah ni. Dia banyak kaitkan dengan hukum-hukum tolak, hukum li'an, walak dan sebagainya lah. Ilak, tolak dan sebagainya. Cuma yang di sini kitab ni, kitab Ibanah wal Ifadah ni hanyalah kitab peringkat asas, peringkat permulaan bagi orang yang nak belajar mengenai haid, nifas dan istihadah. Baik. Kata musannif kita, khatimatun fi hukmi rutubatil farji. Ini satu khatimah, penghabisan ataupun penutup bagi bab yang dia dah bicarakan sebelum ni, iaitu tentang ta'rifan dan sedikit sabar sikit mengenai dalil bagi haid, nifas dan istihadah. Dan ini adalah penutup bagi bab yang 3 bab yang dia dah bicarakan tadi. Penutup dia cerita tentang fi hukmi rutubatil farji, mengenai hukum lembapan faraj. Apa maksud lembapan faraj? Jadi lembapan faraj ni dia sesuatu yang selain daripada darah dan mani, madhi dan wadi. 3 ni. Selain daripada darah, mani, madhi dan juga wadi, 3 benda ni, selain daripada 3 benda ni, dia ada satu benda lain yang keluar daripada faraj, iaitu rutubah, dipanggil rutubah. Kalau dalam bahasa Melayunya, dia merangkumi keputihan dan cecair putih. Cecair putih seperti air liur dan sebagainya. Dia seperti dia punya cairan dia tu seperti air liur. Dan juga termasuk juga keputihan. Dan keputihan dan cair ni dia lain daripada madhi. Dia bukan madhi, dia bukan wadi, dia bukan mani, dan dia juga bukan darah. Maknanya dia di antara hukum dia tu di antara mani, madhi dan juga wadi, dan di antara darah. Kalau darah, memang betul kita kata dia najis, memang jelas dia najis. Dan mani juga jelas dia juga dia tidak najis. Wadi jelas dia najis, dan madhi juga jelas dia najis. Kalau arak, di sini disebut arak, maknanya lembapan yang seperti peluh yang keluar daripada zahir, itu memang jelas hukum dia adalah suci. Jadi benda ni, rutubah ni adalah sesuatu yang di antara darah. Dia bukannya darah, dia bukannya madhi, bukannya wadi, dan bukan juga wadi. Baik, tengok musannif kita kata apa. Mimma yanzilu minal farji walaysa daman. Sebahagian daripada apa yang mengalir daripada faraj itu, dan dia itu bukanlah daman, bukanlah darah, tetapi ma yusamma birutubatil farji, ialah sesuatu yang dinamakan dengan rutubatil farji.
lembapan faraj. Apa itu lembapan faraj? Wahiya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madhi wal araq, iaitu air yang putih yang di antara madhi dan araq. Dia bukannya madhi dan dia juga bukan araq. Araq ni maksudnya peluh. Peluh. Kita nak faham keadaan dia ni macam mana. Dia farah ni seumpama mulut. Dia ada cecair yang Allah Ta'ala jadikan sebagai pelincir. Seperti mulut. Mulut juga mesti kena ada pelincir untuk kelancaran dia punya geseran dan sebagainya. Dia mesti kena ada. Kalau tak ada, dia akan kering, dia pecah, dia akan luka. Sama juga macam mulut kita. Jadi araq tu dia punya air-air yang keluar daripada kelenjar tu, dia tak dihukumi sebagai najis. Air yang ada dalam farah itu bukan najis. Tapi rutubah ni dia bukannya benda tu. Dia lain daripada cecair tu. Dan termasuk juga keputihan. Baik, dia bukan juga madhi. Kalau araq itu jelas kata suci, dan madhi jelas kata dia itu adalah najis. Dan rutubah ni sesuatu yang di antara keduanya. Kemudian ulama bincanglah apa hukum rutubah ni. Wa yutasaalu anha, dan dibincangkan mengenai rutubah ni, hal hiya tahiratun am najisah, adakah ia suci ataupun najis, wa hal khurujuha yanqudul wudu'a am la, dan adakah keluarnya rutubah tu, cecair itu ataupun lembapan itu membatalkan wudu ataupun tidak. Jadi dua masalah di sini. Yang pertama, adakah dia najis ataupun tidak. Yang kedua, adakah keluarnya tu membatalkan wudu ataupun tidak. Ini banyak ramai daripada kita, ada sebahagian daripada kita yang keliru masalah rutubah ni. Baik, apa jawapan fuqaha? Fuqaha membuat khulasah, membuat kesimpulan, wa khulasatu hukmiha, dan khulasah ataupun kesimpulan daripada hukum rutubatil farj, lembapan farah ni ialah annaha in kharajat minadh zahiri, bahawasanya sekiranya rutubah itu keluar ia daripada zahir faraj. Akan datang dia akan sebut apa itu zahir faraj. Falaisat, maka tidaklah ia najis, ia tidak najis. Wala tanqudul wudu'a, dan ia juga tidak membatalkan wudu. Sekiranya dia keluar daripada zahir, maka hukumnya tidak najis dan ia juga tidak membatalkan wudu. Wa in kharajat minal batin, dan jika ia keluar daripada batin, rutubah tu keluar daripada batin, naqadatil wudu'a wa hiya najisatun, nescaya ia membatalkan wudu dan hukumnya adalah najis. Wudu dia batal dan ia juga najis sekiranya dia keluar daripada batin faraj. Baik. Jadi hukum di sini ada dua. Sekira daripada zahir, kalau dia keluar daripada zahir, maka hukumnya tidak najis dan tidak membatalkan wudu. Dan jika dia keluar daripada batin, maka hukumnya adalah najis dan membatalkan wudu. Baik, kita tengok apa itu makna zahir. Wal-zahiru, dan yang zahir, maknanya had yang zahir, kadar yang zahir daripada faraj itu ialah allazi yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja'i, iaitu tempat yang wajib dibasuh ketika mandi dan istinja. Jadi di mana tempat yang
wajib dibasuh ketika istinja dan juga ketika mandi, itulah yang dinamakan sebagai zahir. Macam mana kita nak tahu tempat yang wajib dibasuh ketika istinja dan wajib dibasuh ketika mandi? Cara dia, seorang perempuan tu dia mestilah kena mencangkung, dan bila dia mencangkung, tempat yang terbuka ketika dia mencangkung tu, itulah tempat yang zahir daripada kemaluan dia. Itulah tempat yang zahir. Tempat yang zahir ketika yang terbuka, yang zahir ketika dia mencangkung, itulah yang dinamakan zahirul farji, zahir bagi faraj. Baik, itu zahir. Sekejap kita akan bincang keputihan ataupun lembapan yang keluar daripada zahir dan daripada batin. Wal batinu bi khilafihi, dan yang batin tu, apa makna batin? Apa makna batin faraj? Bi khilafihi, iaitu selain daripadanya, selain daripada tempat yang terbuka ketika dia mandi dan ketika dia duduk mencangkung. Lain daripada tempat yang wajib dia basuh ketika mandi dan ketika istinja. Maknanya tempat yang lebih dalam. Tempat yang lebih dalam daripada tu, itulah yang dinamakan sebagai batin faraj. Jadi maksudnya di sini, sekiranya tempat zahir faraj itu, rutubah tadi, keluar daripada zahir faraj, maka hukum dia suci dan tidak membatalkan wudu. Dan sekiranya cecair ataupun rutubah tadi dia keluar daripada tempat yang tidak wajib basuh ketika mandi dan ketika istinja, maka hukumnya adalah najis dan juga membatalkan wudu. Boleh nampak masalah tu dia mudah ya ni. Rutubah sini termasuk keputihan, cecair seperti hingus ke keluar, cair yang putih ke, tak kisah apa saja cecair yang selain daripada madhi, wadi dan juga mani, tiga benda ni hukumnya adalah seperti yang tersebut. Kalau dia keluar daripada zahir, maka hukumnya adalah suci. Kalau keluar daripada batin, hukum dia adalah najis. Baik, ini pendapat siapa? Ini adalah pendapat Imam Romli. Ini adalah pendapat Imam Romli. Jadi maksudnya di sini, seorang perempuan tu apabila dia nak sembahyang, maka dia kena cek tengoklah. Dia kena cek tengok. Kalau kata benda tu ada, dia pun dia orang panggil apa, masukkan kapas ke dalam farah dia, tengok kalau ada di bahagian dalam tu yang lebih daripada zahir, had yang zahir, dia masukkan, dia cek tengok ada kesan, ada keputihan tu ada di dalam, bukan hanya di luar, bahkan ada di dalam, maka dia kena basuh dulu, kemudian dia barulah boleh sembahyang. Ya, basuh bahagian luar sajalah, bukan kita kena basuh sampai bahagian dalam. Bahagian yang zahir ketika dia mencangkung tu. Basuh bahagian tu, kemudian sembahyanglah. Suci, tak ada masalah apa. Jadi banyak soalan-soalan orang tanya tentang keputihan. Orang tanya macam mana, Ustaz ni ada keputihan, tengok-tengok ada dekat apa nama, tuala wanita. Kita tengok ada. Macam mana hukum dia? Ni boleh sah tak sembahyang ni? Sah tak? Kena tengok dia kena cek dulu. Bila ada dekat tuala tu, dia kena pergi cek tengok adakah belah dalam tu ada. Kalau belah dalam tu ada, maka hukum dia kita kena basuh. Yang di luar tu basuh. Basuh dulu, kemudian barulah sembahyang. Dan wuduk pun batal. Ya, baik.
Itu pendapat Imam Romli agak rumit sikit lah, agak susah. Sebab tiap-tiap kali dia nak semayang, tiap-tiap kali dia nak ni, kadang-kadang susah nak cek, kadang-kadang tandas tak ada dan sebagainya. Jadi susah untuk dia nak semayang, susah untuk dia nak cek. Kita boleh pakai pendapat Imam Ibn Hajar. Apa Ibn Hajar kata? Tengok di belah bawah tu dia kata apa? Dia kata muka surat sebelah tu, muka surat 19 belah bawah, dia kata wa ma zakarnahu huwa ma'tamadahu al-allamah ar-Ramli. Dan ini hukum yang tersebut ni adalah apa yang dipegang oleh al-allamah Imam Ramli. Nah, ini pendapat Imam Ramli. Wallazi i'tamadahu Ibnu Hajar, dan hukum yang dipegang oleh Ibnu Hajar, anna rutubatal farji tahiratun idza kana min haddidh zahir aw min al-batin mimma yasiluhu dzakarul mujami'i wa ma 'ada dzalika fanajisun qat'an. Bahwasanya rutubah ataupun lembapan faraj ini hukumnya adalah suci. Bila suci tu? Idza kana min haddidz zahir, sekiranya ia datang daripada had yang zahir. Had yang zahir. Hak yang zahir seperti mana yang kita dah tahu tadi adalah tempat yang wajib dibasuh ketika mandi dan ketika istinja. Itu hak yang zahir. Okey, jelas. Ataupun suci juga sekiranya minal batin, ia datang daripada had yang batin. Apa had yang batin tu bagi apa had yang batin? Mimma yasiluhu dzakarul mujami', iaitu tempat yang sampai oleh zakar mujami', orang yang menjima'. Jadi batin yang sampai oleh zakar orang yang menjima', zakar yang sederhana lah, zakar yang sederhana. Jadi tempat tu masih lagi dikira suci. Sekiranya rutubah keluar daripada tempat tu, daripada batin yang sampai zakarul mujami' ni, zakar orang yang menjima' ni, maka hukum dia masih lagi suci di sisi Ibnu Hajar. Masih lagi suci di sisi Ibnu Hajar. Wa ma 'ada zalika, dan apa yang selain, makna tempat yang selain daripada tu, maknanya tempat yang lebih dalam daripada tu, yang lebih dalam daripada had yang sampai oleh zakar mujami' ni, maka najis qat'an, tidak ada khilaf di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli, hukumnya adalah najis. Itu beza di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ibnu Hajar kata batin yang kadar batin yang sampai oleh zakarul mujami', kalaulah rutubah itu keluar daripada tempat tu, maka hukum dia masih tidak najis. Yang dalam lagi barulah najis. Jadi ini khilaf di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Imam Ramli kata batin yang sampai zakarul mujami' pun dikira batin yang sampai zakarul mujami' hukumnya adalah najis. Tapi Ibnu Hajar Ibnu Hajar kata tak najis. Jadi kalau kita ikut pendapat Ibnu Hajar, maka lebih mudahlah bagi kita. Lebih mudah. Sebab apa? Secara praktikalnya kita tengok, kita bukan kita nak cek sampai ke dalam-dalam. Pada zahirnya kalau kita cek tengok belah dalam ada, kita mana tahu kata dia keluar daripada dalam lagi ke ataupun daripada kadar yang sampai zakarul mujami' tu. Kita tak tahu. Bila tak tahu, asalkan kita nampak, maka tak ada masalah. Hukumnya tidak najis. Yang zahir tidak ada khilaf. Imam Ramli pun kata suci, Ibnu Hajar pun kata suci. Yang khilafnya pada batin yang sampai oleh zakarul mujami'. Ini khilaf. Baik, jelas itu Baik, wad dalilu ala ma taqaddama, dan dalil di atas hukum yang telah terdahulu tadi, hukum tentang rutubah, iaitu sekiranya keluar daripada zahir hukumnya suci, daripada batin hukumnya najis di sisi Imam Ramli, dan di sisi Ibnu Hajar kalau keluar zahir itu suci, dan daripada batin yang sampai oleh zakarul mujami'
tetap juga suci, hanya batin yang lebih dalam itu yang najis. Maka annal madhiya najisun, bahwasanya mazi itu adalah najis. Ini dalil dia. Ini adalah bukti ataupun hujjah bagi fuqaha yang mengatakan hukum rutubah tu iaitu bahwasanya mazi itu jelas. Memang mazi ini jelas hukum dia najis. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan wudu. Sekiranya mazi keluar, maka jelas hukum dia adalah najis dan membatalkan wudu. Sebab apa? Kita tahu bahawasanya mazi ini adalah keluar daripada dalam, bukannya daripada luar. Dan bukan juga daripada batin yang sampai oleh zakarul mujami'. Baik. Mazi itu jelas hukumnya adalah najis. Wa yanqudul wudu'a bittifaqi, dan membatalkan wudu dengan ittifaq ulama. Imam Ramli pun kata batal, Imam ni pun kata batal, semua orang kata batal. Di mazhab Syafi'i hukum dia adalah najis. Mazi hukum dia najis dan membatalkan wudu, ittifaq ulama. Kerana apa? Wa wasfuhu annahu minal batin, kerana bahawasanya mazi itu datangnya daripada batin, daripada dalam, daripada dalam. Kan kita nak tahu daripada mana, itu kena buat kajian lah, kena tanya doktor lah. Mazi ni dia memanglah kita tahu kata daripada kemuncak syahwat, tapi dia punca dia tu daripada mana? Jelas dia tu itu daripada batin, tapi daripada mana? Wallahu alam lah. Nah, ini bukan bidang kita. Itu bidang orang bidang doktor. Kena tanya doktor lah. Baik, bila jelas dia tu datang daripada batin, maka hukum dia pun jelas, hukum dia najis dan juga membatalkan wudu. Fa idza kanatir rutubatu minal batin fa hiya kal madhi. Jadi punca ataupun kita kata dasar bagi ulama meletakkan hukum bahawasanya rutubah itu sekiranya datang daripada zahir suci, sekiranya datang daripada batin itu najis. Apa punca dia? Dia kiaskan, dia umpamakan sekiranya rutubah itu datang daripada batin. Tengok dia kata fa idza kanatir rutubatu minal batin fa hiya kal madhi. Maka apabila rutubah lembapan itu keluar datangnya daripada batin, fahiya kal madhi, yakni hukum dia seperti mazi. Sebab apa? Sebab dia datang daripada dalam, dan mazi juga datang daripada dalam, maka hukum dia seperti mazi. Ini ulama kiaskan dengan mazi. Baik, wa in kana min adh-dhahiri, dan jika adalah ia daripada zahir faraj, faqad ashbahatil arak, maka ia seperti ataupun seumpama arak, seumpama peluh. Seumpama peluh, seumpama cairan yang ada di cairan untuk melincirkan geselan farah tu. Jadi hukum cairan yang ada pada farah untuk melincirkan farah itu jelas hukumnya adalah suci. Maka kalau dia, dan jelas dia juga berada pada zahir faraj, maka apabila rutubah itu datangnya daripada zahir, maka ulama umpamakan dia tu seperti arak, seperti pelincir tadi, yang mana pelincir tadi hukumnya adalah suci. Maka jelas, maka hukum rutubah yang datang daripada zahir itu pun diumpamakan seperti arak, hukumnya adalah suci. Itu sumber dia. Sumber ulama mengatakan sekiranya zahir najis suci, dan sekiranya batin itu hukumnya adalah najis. Sebab hukum mazi itu najis berdasarkan nas, dan juga hukum arak, hukum mazi dan juga arak, melihat kepada punca datangnya rutubah tu. Baik.
Wal 'araqu tahirun, dan arak itu hukumnya adalah tahir, hukumnya adalah suci. Line slow. Tak mau. Dan arak cecair itu, pelincir itu hukumnya. Okey, line clear. Clear balik ah. Baik. Timbul pertanyaan. Kita bukannya nak tahu. Okey. Okey. Timbul pertanyaan. Kita bukannya tahu dia ni datang daripada dalam ke ataupun daripada zahir. Melainkan kita cek. Kita tak tahu. Bila ataupun kita syok, tengok-tengok ada saja di tuala wanita. Dia cek tengok, ada. Muskil, dia ni mai daripada dalam ke mai daripada luar. Tak yakin. Adakah dia datang daripada zahir ataupun dia datang daripada batin. Jadi bila keadaan macam tu, wa fi halatis syakki, ulama jawab, wa fi halatis syakki fa innal yaqina la yuzalu bisyakki li'anna al-asla at-taharatu wal asla 'adamun naqdi. Dan pada ketika ataupun pada keadaan syak itu, fa innal yaqina, maka sesungguhnya yakin itu tidak dihilangkan dengan syak. Maksudnya kalau dia yakin, maka syak itu tidak boleh menghilangkan keyakinan. Sama juga macam masalah semayang lah. 3 ke 4. Yang yakinnya berapa? 3. Yang syaknya berapa? 4. Jadi diambil yang mana? Diambil yang yakin. Kembali kepada asal. Jadi di sini yang yakinnya apa? Yang yakinnya li'annal asla. Yang asal itulah yakin. Yang asal itulah yakin. Yang kemudian tu adalah syak. Maknanya yang zahir itu adalah yakin, yang batin itu adalah syak. Sebab ketika kita nampak tu dia berada di mana? Dia berada pada zahir. Itulah yang yakinnya. Kalau dia duduk dalam, macam mana kita nak yakin kan? Yang kita boleh timbul syak tu bila dia dah keluar. Dia dah keluar, kita nampak, ni daripada dalam ke ataupun daripada luar. Maka yang yakinnya adalah di luar. Maka yang syak, yang di dalam adalah syak. Maka yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan syak. Maka kita, maksudnya kita kena ambil yang yakin. Sebab apa? Asal li'annal asla at-taharatu, kerana bahawasanya asalnya adalah suci. Suci dengan najis, yang asalnya adalah suci. Sebab apa? Kita yakin dia datang, yang zahir itu adalah yang yakin. Sebab ketika kita nampak tu dia berada pada tempat zahir. Wal asla 'adamun naqdi, dan asal adalah 'adamun naqdi, tidak membatalkan. Batal wudu dengan tidak batal wudu asalnya adalah tidak batal. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan sebelum tadi. Sebab taharah, bila suci, hukumnya tidak batal. Suci itu kita tahu daripada mana? Daripada daripada zahir. Dan yang zahir itu adalah yang yakin. Yakin menyebabkan kita kata dia suci. Bila suci, maka tidak membatalkan wudu. Itu dia punya tertib dia. Jelas ada soalan apa? Masalah rutubah ni, masalah keputihan ataupun cecair yang selain daripada keputihan, yang selain daripada mani, mazi dan juga
wadi. Ada tak? Kalau tak ada, kita sambung. Kalau ada, kena komen lah, tulis. Tulis komen. Kita boleh bincangkan. Baik. Kalau tak ada, kita sambung pada pelajaran yang kedua, bab yang kedua, iaitu perbicaraan tentang sinnil haidi wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi. Bab membahaskan tentang umur haid dan masa haid dan juga warna dia dan sifat-sifat dia. Baik. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Antara dua kaul ni kita boleh pegang Ibn Hajar pun boleh, Imam Ramli pun boleh. Cuma bagi orang yang di peringkat yang lebih tinggi, yang membahaskan tentang dalil, yang dia sebab dua-dua ni dia ada dalil. Imam Ramli pun ada dalil dia, Imam Ibn Hajar pun ada dalil dia. Bagi orang yang dah sampai ke peringkat boleh membahas antara dua dalil, dia dapatan dia yang mana yang lebih kuat antara dua ni. Dalil dua ni yang mana lebih kuat, maka bagi orang yang mampu tu, dia kena ambil qaul yang lebih kuat pandang dalil dia. Tapi bagi kita ni, kita cuma ikut je lah Imam Ramli dan Ibn Hajar. Mana-mana pun kita boleh ambil lah, tak ada masalah apa. Baik. في هذا الدرس سنتحدث عن سن الحيض ومدته وألوانه وحكم الكدرة والصفرة والدم الذي تراه الحامل والنقاء الذي يتخلل بين دماء الحيض. Di dalam pelajaran ini, kita akan berbincang, akan berbahas tentang umur haid dan masa dia dan warna-warna dia dan hukum kudrah dan sufrah, hukum keruh dan juga kuning, dan darah yang orang hamil nampak. Maknanya orang yang hamil itu datang darah ketika hamil. Apa hukum darah yang datang ketika hamil? Dan naqa' yang menyelangi di antara darah-darah haid. Di antara darah tu dia ada naqa' dia. Dia ada orang panggil suci sebentar. Itu maksud naqa'. Naqa' ni suci sebentar. Baik. Awalan, yang pertama, perbahasan sinnul haidi, umur haid. Bilakah umur yang boleh datangnya haid? Bukan terus umur 4 tahun, 5 tahun dah datang darah dikira haid. Tak. Dia ada umur yang paling kurang untuk datang haid. Aqallu sinnin yumkinu an ya'tiya fihi al-haidu al-mar'ata 9 sinina qamariyatin taqribiyah. Sekurang-kurang umur yang mungkin yang boleh datang haid ialah datang haid kepada seorang perempuan itu adalah 9 tahun qamariyah, taqribiyah, lebih kurang. Jadi 9 tahun taqribiyah, 9 tahun qamariyah, bukannya 9 tahun syamsiyah. Sebab kalau 9 tahun syamsiyah, dia tahun syamsiyah ni dia 30, 31 kan.
30, 31, kalau qamariyah 29, 30. Keseluruhan dalam masalah syarak, hukum syarak ni, bila disebut saja hukum tahun, bila disebut saja hukum tahun yang diiktibar adalah tahun qamariyah, bukannya tahun syamsiyah. Tahun qamariyah, yakni tahun hijriyah lah, sama tahun qamariyah, tahun hijriyah. Jadi ambil daripada tarikh lahir dia tu sampai dia umur 9 tahun, 9 tahun qamariyah, barulah masuk masa boleh datang haid kepada seorang perempuan tu. Sebab dalam tahun ni dia ada 3. Satu dipanggil tahun syamsiyah, yang kedua tahun qamariyah, yang ketiga tahun syahriyah. Tahun syahriyah ni hanya ada 2 masalah saja. Yang pertama masalah orang hamil, yang kedua masalah orang yang istihadah ghairu mumayyizah, mubtadi'ah, mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. 2 masalah ni saja yang diiktibar tahun syahriyah. Apa tahun syahriyah ni? Tahun syahriyah ni 30, 30, 30, 30. Maksudnya orang, bila kita kata 6 bulan 2 lahzah sekurang-kurang masa orang hamil tu, maknanya 30 kali 6 lah. Jadi 180 hari 2 lahzah tahdidiyah tepat. Itulah sekurang-kurang hamil. Bukannya kita ambil kira tahun qamariyah 29, tahun ni bulan ni 29, bulan depan 30, bulan depan pula 29, 30 tak. Ada kena kira 30 tepat. Maknanya 180 hari. 180 hari 2 lahzah, barulah sampai sekurang-kurang hamil. Satu lagi masalah mustahadah ghairu mumayyizah, itu akan datang perbincangan dia insya-Allah. Kemudian taqribiyah. Taqribiyah ni maksudnya lebih kurang 9 tahun lebih kurang. Kurang banyak mana? Wa qauluna taqribiyah. Dan perkataan kita taqribiyah tu maksudnya apa? Ai annahu yughtafaru naqsu muddatin la tas'u haidan wa tuhran. Dimaafkan kurang selama masa yang tidak muat satu, tidak cukup satu haid dan satu tuhur. Tak padan-padan, tak ngam-ngam satu haid dan satu tuhur. Jadi satu haid, sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari 15 malam kan? Itu sebanyak-banyak haid. Yang sekurang-kurang haid sehari semalam. Kurang-kurang haid sehari semalam. Yang yakinnya adalah sehari semalam. Itu yang yakin, sehari semalam. Jadi dia ambil satu haid adalah satu hari sehari semalam. Maksudnya 24 jam. Okey. Yang kedua, tuhran. Sekali suci, sekurang-kurang suci berapa? 15 hari 15 malam. Jadi dia ambil sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, campur sehari campur 15 hari, jadi 16 hari. Maksudnya 16 hari sebelum daripada masuknya 9 tahun umur dia, maka sekiranya darah datang pada masa ni, dalam masa 16 hari ni, maka hukum dia haid. Maknanya 9 tahun kurang 16 hari lah. 9 tahun kurang 16 hari. Kalau darah datang pada masa ni, barulah dikira sebagai haid. Kalau mai sebelum daripada 16 hari, hari ke 18 ke 20 ke 20 hari lagi nak cukup 9 tahun dia datang darah, itu tak dikira sebagai haid. Tak dikira sebagai haid. Apa maksud masa yang tidak padat satu haid dan satu tuhur tu, iaitu makanat duna 16 yauman, masa yang
kurang daripada 16 hari, 16 malam lah. Masa yang kurang daripada 16 hari 16 malam. Maknanya sekiranya darah tu datang 16 hari ke atas, 16 hari lagi nak sampai ke 9 tahun, dia dikira sebagai haid. Amma idza kanat tas'u aqalla tuhrin wa haidin. Adapun apabila apabila 9 tahun itu masa yang paling kurang satu tuhur dan satu haid, iaitu 16 hari, wa huwa 16 fa akthar, iaitu 16 hari 16 hari 16 malam ataupun lebih. Fa innad dama, maka sesungguhnya masa allazi ataha qabla zamanil imkani damustihadatin, maka sesungguhnya darah yang datang sebelum daripada masa imkan atau masa yang boleh datang haid, maka hukumnya adalah darah istihadah. Jadi kita boleh buat tanda catatan pada perkataan zamanil imkan tu. Apa maksud zamanil imkan? Masa yang boleh datang haid, iaitu 9 tahun kurang 16 hari. Maksudnya sekiranya darah itu datang sebelum daripada 9 tahun kurang 16 hari, maka dia tak dikira sebagai darah haid. Dia hanya dikira sebagai darah istihadah. Okey, boleh jelas tak? Ya, okey. Dia beza tu. Kalau zamanil imkan dengan zamanil haid. Masa imkan dan masa haid. Masa haid ni 15 hari 15 malam. Lebih daripada 9 tahun, atas daripada 9 tahun kurang 16 hari, dan tidak lebih daripada silap. Kalau dia kata zamanil haid, masa haid, itu adalah lebih daripada sehari semalam dan kurang daripada 15 hari 15 malam. Itu zamanil haid. Baik. Jadi mudah kita boleh faham, sekiranya darah itu datang sebelum daripada 16 hari, maka hukumnya adalah istihadah. Kalau lepas 16 hari, maka hukumnya adalah haid. Baik, kalau ada soalan apa boleh tanya. Sebab kita bila nak masuk ke bab baru, dia kalau ada siapa yang tak faham ataupun kurang jelas, kita boleh tanya. Walitawdihi ma taqaddama nadhkuru ba'd al-amthilah, dan untuk menjelaskan hukum yang telah berlalu, kami sebutkan beberapa contoh. Dia supaya kita jelas. Jadi musannif pengarang kita, dia sebut beberapa contoh untuk atau supaya kita jelas masalah ni. Yang pertama, misal yang pertama, ra'at qabla bulughiha 9 sinina qamariyatin bi 10 ayyamin daman, hal hadha haid? Contoh, seorang wanita sebelum sampainya. Okey, saya ada soalan. Tak lagi. Lepas daripada 15 hari, nanti dulu. Kita kena tengok dulu. Kena pertimbangkan balik. Kena tengok. Soalan Ustaz Zakaria nanti dulu. Satgi dia ada jawab depan ni. Dia ada jawab. Yang soalan Faiz pun dia 15 hari ada. Yang itu dalam masuk masalah istihadah. Nanti dia akan jawab masalah ni. Bila lebih daripada 15 hari, nanti dulu. Dia tak semestinya haid dan tak semestinya istihadah. Kita tengok dulu. Ada cara kira dia. Sebab apa? Sebab bila lebih daripada 15 hari, maka tak mungkin semuanya adalah haid. Sebab apa? Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15.
Sedangkan di sini haid dia datang 18. Tentulah ada bahagian darah yang istihadah. Sebab apa? Sebab sebanyak-banyak haid cuma 15. Dan yang lebih daripada tu, adakah terus istihadah? Belum tentu. Boleh jadi istihadah dia sebelah awal, boleh jadi istihadah sebelah akhir. Yang tu nanti dalam perbahasan bab mustahadah. Nanti kita jawab tengok ni Faiz, insya-Allah. Baik, ra'at seorang perempuan telah melihat sebelum balighnya 9 tahun qamariyah 10 hari. 10 hari lagi nak sampai 9 tahun qamariyah, dia nampak darah. Jadi soalannya, hal hadza haid? Adakah ini haid? Adakah ini haid? Sebab darah itu datang 10 hari lagi nak sampai 9 tahun qamariyah. Jadi jawabnya, na'am, ya. Sebab apa ya? Yu'addu haidan, dikira sebagai haid idza tawaffarat fihi syurutu wa kaunuha qabla tamamit tis'i la yadurru. Ya, dikira sebagai haid. Bila tu dikira sebagai haid? Idza tawaffarat fihi syurut, apabila cukup syarat ataupun sempurna syarat-syarat haid. Apa syarat-syarat haid? Lebih daripada 24 jam atau lebih, dan tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Di mana pun bila dia sebut syurutul haid, maksudnya lebih 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Itu maksud syurutul haid. Di mana-mana pun kita jumpa, itulah maksud dia. 24 jam dan kurang daripada 15 hari 15 malam. Dikira sebagai haid sekiranya darah yang datang tu lebih daripada 24 jam dan tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Wa kaunuhu qabla tamami tis'i la yadurru, dan keadaan datangnya darah itu sebelum daripada sempurnanya 9 tahun la yadur, tidak ada masalah. Sebab apa? Hanya barulah 10 hari, tak sampai 16 hari lagi. Dia masih berada dalam 16 hari. Jadi tak ada masalah apa, masih dikira sebagai haid lah. Sebab apa? Li'annal murada, kerananya murad yang dikehendaki dengan 9 tahun takribiyah tu, la tahdidiyah, ialah bukannya tahdid, bukannya tepat 9 tahun, tapi takribiyah, maknanya lebih kurang lah. Lebih kurang, maknanya kurang 16 hari. Fayughtafaru ma la yas'u haidan wa tuhran, maka dimaafkan tempoh yang tidak sampai satu haid dan satu tuhur. Kalau tempoh tu tak sampai satu haid dan satu tuhur, iaitu 16 hari, darah itu datang dalam masa 16 hari itu tidak ada masalah. Wal asyratu, dan 10 la tas'u haidan wa tuhran, dan 10 hari itu bukannya sampai satu haid dan satu tuhur pun, tak sampai pun, baru 10 hari kan. Lianna aqallal haidi, kerana bahawasanya sekurang-kurang haid itu adalah sehari semalam, sekurang-kurang haid sehari semalam, dan sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Jadi dia ambil sekurang-kurang haid dan dia ambil sekurang-kurang suci, dicampurkan kedua ni 16 hari 16 malam, maka inilah sekurang-kurang inilah masa yang hampir kepada 9 tahun. 9 tahun kurang 16 hari. Perkiraan dia ambil kurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Okey, baik. Kita sambung lagi contoh yang kedua. Ra'at qabla tamamit tis'i sinina bi syahrin daman istamarra 5 ayyamin hal yu'addu haidan am la. Seorang perempuan telah melihat sebelum daripada sempurna 9 tahun, sebelum cukup umurnya 9 tahun, sebulan sebelum tu,
sebulan sebelum 9 tahun tu dia nampak darah. Maksudnya berapa? 30 hari lah kita kata, ataupun 29. Dia nampak darah. Dan darah itu berlanjutan selama 5 hari. Selama 5 hari. Adakah selama 5 hari kemudian berhenti. Kemudian soalannya, adakah 5 hari itu dikira haid ataupun tidak? Baik, kita tengok. 29 bila 5 hari tolak 24. 24 hari lagi nak cukup 9 tahun. Dia tak masuk pun dalam 16. Tak masuk dalam 16 kan? Bila tak masuk dalam 16, maka tak dikira sebagai haid. Tengok dia jawab apa. Wal jawabu annahu laysa bihaidin. Jawapannya ia bukanlah haid, kerana li'annahu ata qabla sinnil haidi, sesungguhnya ia datang sebelum daripada sinnil haidi, umur haid. Umur yang mungkin datang haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Tiba-tiba dia datang sebelum 16 hari, maka dia bukanlah haid. Wasinnul haidi, dan masa ataupun umur haid itu ialah tis'u sinina qamariyatin taqribiyah, 9 tahun qamariyah, taqribiyah lebih kurang. Fahadha damu istihadatin wa fasadin. Ini darah yang datang sebelum 16 hari ini, hukumnya apa? Hukumnya damu istihadatin wa fasadin, ialah darah istihadah dan darah fasad, bukan darah haid, sebab tak masuk dalam umur haid. Baik. Ini mudah ya ni, masalah biasa, masalah mudah. Nampak tak? Kan? Mudah ya. Baik, tambihun, ini satu peringatan. La akhira li sinnil haidi, tidak ada penghujung bagi umur haid. Bagi umur yang mungkin datang haid, tidak ada penghujung. Di sisi mazhab Syafi'i lah. Ini di sisi mazhab Syafi'i tidak ada penghujung bagi umur haid. Fahuwa mumkinun imma damatil mar'atu hayyatan. Ia haid itu mungkin datang selama mana seorang perempuan itu hidup. Lama mana dia hidup, dia mungkin datang haid. Wa amma ghalibu sinnil haid ya'si minal haidi fahuwa isnatani wa sittuna sanatan. Dan adapun ghalib, kebiasaan umur yang putus asa daripada haid, maksudnya dia menopause lah. Fahuwa isnatani wa sittuna sanatan, 62 tahun. Kebiasaannya 62 tahun. Ini yang di atas istiqra' Imam Syafi'i juga. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi lain, mazhab Hanafi 50. Maknanya atas, kalau datang darah atas daripada 50, maka itu bukannya haid. Sama juga mazhab Maliki. Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali 60. Maknanya atas daripada 60 sekiranya datang darah, itu bukan lagi haid. Baik, habis masalah ni. Jadi maknanya kalau bagi Imam Syafi'i, sekiranya atas daripada umur ghalib pun, bila datang haid, maka dia tetap dikira sebagai haid. Cuma ghalib saja, 62 tu ghalib. Boleh saja dia menyalahi ghalib. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, kita masuk bab baru, bab alamatil bulugh. Alamat bulugh, alamat baligh. Baik, yang kedua, bab yang kedua ialah mengenai alamatil bulugh. Alamat-alamat baligh, tanda-tanda baligh. Apa maksud baligh yang dikehendaki oleh syarak? Kalau di segi bahasanya, baligh ni sampai bulugh. Bulugh ni sampai. Sampai apa? Sebab apa? Sebab istilah
perkataan yang dijadikan istilah, dia mesti kena mengena dengan lurah. Kalau dia meletakkan sesuatu istilah tanpa ada kena mengena dengan lurah, itu adalah salah dari sisi disiplin ilmu. Kalau kita tengok dalam ilmu wada', ilmu dia panggil apa dalam bahasa moden ni, tak ingat dah. Semiotik kot. Dalam ilmu tu dia membahaskan tentang wada', perletakan kalimah-kalimah, perletakan lafaz bagi sesuatu makna, dia mesti kena ada munasabah. Kalau kita menjadikan satu istilah bagi sesuatu tanpa ada kaitan dengan lurah, itu salah dari sisi apa panggil apa, aturan ilmu tu salah. Tak kena buat macam tu. Selain daripada mazhab Syafi'i, tamat tempoh haid maksudnya wajib solat. Ada Bang Syah, maksudnya kalau datang darah waktu tu, dia tetap betul lah, wajib solat juga sebab tak dikira sebagai haid. Selain daripada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i selama mana dia hidup, dia berkemungkinan untuk datang haid. Dan dihukumi, kalau dia datang darah pun tetap dihukumi sebagai haid. Mazhab lain maknanya atas daripada 50 bagi mazhab Hanbali, bagi mazhab Hanafi, 50 bagi mazhab Hanafi, 60 bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau datang selepas daripada tu, maka tak dikira sebagai haid. Maknanya wajib sembahyang lah. Baik, kita sambung balik. Yuqsadu bil bulughi as-sinnu allati idza balaghaha as-sabiyyu zakaran aw untha asbaha ahlan litawjihil khitabi ilayhi bit takalif asy-syar'iyyati min as-salati wa shaumin wa hajjin wa ghairiha. Dikehendaki dengan baligh, maksud baligh tu ialah umur yang apabila sampai seorang kanak-kanak tu, tak kiralah sama ada kanak-kanak itu lelaki ataupun perempuan, bila sampai saja umur tersebut, maka jadilah ia ahli, orang yang layak, orang yang berhak untuk dihadapkan khitab, arahan untuk memperintah Allah Ta'ala dengan hukum syarak kepada dia. Maka bila sampai satu umur yang Allah Ta'ala dah bagi panduan kepada kita, bagi panduan petunjuk rasanya dia keluar mani dan sebagainya. Bila ada saja tanda ni, maka itu menunjukkan bahawasanya dia itu telah sampai kepada umur yang Allah Ta'ala mewajibkan dia, Allah Ta'ala hukum-hukum Allah Ta'ala dikhitabkan kepada dia. Maksudnya dia dah ada dosa dan pahala. Bila dia ada dosa dan pahala, maksudnya dah sabit hukum-hukum taklif yang 5 bagi dia. Dia macam lama tu kan. Baik, gitulah. Maksudnya bila nama saja, bila ada saja tanda-tanda ni, tanda itu bila sebut tanda, maksudnya menunjuk, dalil. Tanda ni adalah dalil. Dalil kepada apa? Dalil kepada bahawasanya dia telah sampai kepada satu umur, yang mana umur tu Allah Ta'ala dah mewajibkan dia, ataupun Allah Ta'ala dah menyabitkan bagi dia hukum-hukum taklif yang 5. Bila ada saja hukum-hukum taklif yang 5, maka ada dosa dan pahala bagi dia. Nah, bukan apa ibu bapa dia tanggung dah, tak. Cuma sebelum daripada dia baligh, maka diwajibkan bagi ibu bapa dia untuk menyuruh dia, dan kewajipan tu bukan di atas dia. Kalau dia tak sembahyang pun dia tak berdosa, tapi dosanya di atas ibu bapa sekiranya ibu bapa dia tak suruh. Tapi kalau dia tak sembahyang selepas daripada baligh, maka itu adalah
dosa, dia tanggung sendiri dosa dia. Dan kewajipan untuk menyuruh anak-anak yang berumur 7 tahun itu terletak di bahu ibu bapa. Kalau ibu bapa dah serahkan kepada guru, maka tanggungjawab tu dah berpindah kepada guru. Wajib di atas guru untuk menyuruh anak-anak yang tidak sampai yang berumur 7 tahun semayang dan sebagainya, puasa dan haji. Untuk apa? Untuk haji dah lah. Semayang dan puasa untuk taklim, untuk nak mengajak dia. Sebelum daripada suruh semayang, apa lagi yang wajib bagi ibu bapa, bagi orang yang bertanggungjawab di atas dia? Mengenal Allah. Kena ajak Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala qidam, rukun iman, rukun Islam, Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu kekal, Allah Ta'ala tu berkuasa dan sebagainya. Ini lebih wajib ataupun kewajipan dia lebih diutamakan. Di nisbah tertib, diutama yang ni dulu, barulah suruh semayang. Baik. Habis. Wa yu'raful bulughu bi umurin, dan diketahui ataupun dikenali. Dan kita dapat tahu bulugh tu dengan beberapa perkara. Maknanya ini adalah tanda dia. Tanda dia ialah yang pertama, khuruju damil haidhi bin nisbati lil untha li 9 sinina qamariyatin taqribiyah wa qad taqaddama al hadithu anhu. Yang pertama, tanda baligh itu adalah keluarnya darah haid nisbah kepada perempuan. Nisbah keluarnya darah haid, sekiranya perempuan, maka tanda dia adalah keluarnya darah haid bila tu 9 sinina, umur 9 tahun, qamariyah taqribiyah. Dan perbahasan dia dah lalu tadi, kita dah bincang dah masalah perempuan yang datang haid umur 9 tahun taqribiyah, apa maksud qamariyah, apa maksud taqribiyah, kita dah bincang dah tadi. Baik, yang kedua, khurujul maniyyi bin nisbati lidzakari wal untha li 9 sinina qamariyatin taqribiyah 'inda Ibn Hajar wa tahdidiyah 'inda Ramli. Yang kedua, keluar mani bagi lelaki dan perempuan. Keluar mani ini jadi tanda bagi baligh bagi lelaki dan perempuan, tak kira. Bila umurnya 9 tahun qamariyah taqribiyah, juga sama macam masalah haid tadi. 9 tahun qamariyah taqribiyah. Tapi di sisi siapa ni? Di sisi Ibn Hajar. Ibn Hajar kata taqribiyah, kalau datang mani dalam masa 9 tahun taqribiyah, maka dia dah dikira sebagai baligh. Wa tahdidiyah 'inda Ramli, dan tepat maknanya 9 tahun tepat di sisi Imam Ramli. Imam Ramli kata kalau keluar mani sebelum 9 tahun tak dikira sebagai baligh. Dia mesti kena tepat 9 tahun. Kalau keluar mani masa tu, barulah dikira sebagai baligh. Apa dalil bagi kedua-dua pendapat ni? Wallahu a'lam. Itu kita kena tengok di kitab-kitab yang lebih detail, yang lebih terperinci. Dia mesti kena ada dalil. Kedua-dua, bila mereka berpendapat, biasanya Imam Ramli dengan Ibn Hajar kalau khilaf, dia akan ada dalil tersendiri. Yang ketiga, istikmalu 15 sanatan qamariyatin tahdidiyah idza lam yahsul ma sabaqa. Tanda yang ketiga ialah sempurna 15 tahun qamariyah tahdidiyah, 9 tahun tepat. 15 tahun tepat. Kalau tak datang haid ataupun mani, maka cukup saja 15 tahun, secara automatik dia dah jadi dia dah dikira sebagai baligh. Maksudnya dia wajib melakukan apa yang diwajibkan, dan haram dia melakukan apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala dengan tegahan haram. Baik.
Macam mana ni? Nak sambung lagi ke? Nak cukup dekat ni? Macam mana? Macam mana sahabat-sahabat kita dalam online ni? Macam mana? Berhenti takat ni ke nak sambung lagi? Oi, duk kuih lajak ni 11.20 lah. Ngantuk apa? Baik, kita tunggu feedback mereka macam mana? Tak masak. Ha? Tak masa no? Macam mana cadangan masa tu nak berapa lama? Start pukul 10 sampai pukul berapa? Sahabat-sahabat kita dalam online. Cakap ni kan nak sambung lagi. Kuih lajak ni 9.20. Sikit lagi no sampai boleh sikit lagi. No. Baik. Sadisan yang ketiga. Yang ketiga, perbahasan yang ketiga, bab yang ketiga ialah muddatul haidi, masa haid. Masa haid. Haid ni dia ada masa-masa dia, bukan semua asalkan keluar itu haid, asalkan berapa lama saja haid, dia ada masa dia. Masa yang diiktibar, dan masa ni dia ada berdasarkan dalil. Dalil istiqra' Imam Syafi'i. Tak ngantuk lagi lah. Ni ramai Nurul Hasanah. Kita ni ramai hari ni. Sebelum ni kita ada 3 orang je. Tak ramai. Tak ramai kita boleh lajak. Ramai ni tak boleh. Baik, salisan tajuk yang ketiga, muddatul haidi, masa haid, tempoh haid. Lil haidi muddatun dunya wa muddatun quswa wa muddatun ghalibah. Wahuwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidhi wa ghalibihi wa aktsarihi. Bagi haid itu ada beberapa masa. Yang pertama, masa yang paling singkat, masa yang paling pendek. Wa muddatun quswa, dan masa yang paling panjang. Wa muddatun ghalibah, dan masa yang kebiasaan. Wahuwa, dan ia, tiga perkara yang disebut, tiga istilah yang disebut tadi itu, dengan kata lain aqallil haidi wa ghalibihi wa aktsarihi. Ada setengah ulama mengibarat dengan aqallil haid, sekurang-kurang haid, wa ghalibihi, dan kebiasaan haid, wa aktsarihi, dan sebanyak-banyak haid. Cuma ini kata kunci bagi permasalahan haid. Permasalahan haid ni, kata kunci yang paling penting, yang paling utama adalah kita kena ingat haid sekurang-kurangnya 24 jam. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Kalau tak sampai sekurang-kurang, tak sampai 24 jam, maka situ ada masalah. Kalau lebih daripada 15 hari, 15 malam, okey, situ ada masalah. Lepas tu macam mana kita nak tentukan terus dia istihadah ke apa? Tak, nanti dulu, tengok keadaan. Dia ada perbincangan yang lebih detail. Dia tak semestinya lebih daripada haid, lebih daripada 15 itu adalah istihadah. Tak mesti gitu. Kena tengok dulu. Baik, yang pertama al-muddatud dunya, masa yang paling pendek, masa yang paling sekejap ialah aqallu muddatil haidi, sekurang-kurang masa haid itu, iaitu yaumun wa lailah, sehari semalam. Masa yang paling kurang adalah sehari semalam. Maksud sehari semalam tu apa? Ulama ibaratkan, panggil, istilahkan dengan sehari semalam tu adalah gambaran bagi qadru arba'in wa 'ishrina sa'atan, qadar 24 jam. Dia nak bagi tahu 24 jam itu dia ibaratkan dia orang panggil apa?
dia tulis, dia gunakan perkataan sehari semalam untuk menggambarkan 24 jam. Bukan maksudnya kena straight 24 jam, tak mesti. Cuma itu adalah satu surah daripada maksud 24 jam. Baik. Wa dhabituhu, dan dhabitnya, ini sekurang-kurang sekurang-kurang paling pendek haid itu mestilah dia dapat 24 jam. Mesti dapat 24 jam. Kalau tak dapat 24 jam itu bukan haid. Dan dhabit datangnya haid ni macam mana? Apa catatan dia? Apa perkiraan dia? Macam mana kita nak kata dia datang haid ataupun dia berhenti? Macam mana? Apa dhabit dia? Ay yadhharad damu ala zahiril farji. Bahawasanya zahir, nampak darah itu ala zahiril farji, nampak ataupun keluar darah itu ala zahiril farji, di permukaan, di zahir faraj. Apa maksud zahir faraj? Tadi kita dah baca. Zahir faraj iaitu tempat yang wajib dibasuh ketika mandi dan istinja. Macam mana kita nak tahu tempat tu wajib dibasuh ataupun tak wajib dibasuh? Apabila dia mencangkung tempat yang terbuka. Macam mana kita nak tahu kata tempat tu zahir ataupun tidak? Sehingga kan wajib dibasuh dan wajib dibasuh ketika mandi dan istinja. Cara kita nak tahu dia kena mencangkung. Kemudian tempat yang terbuka ketika dia mencangkung itulah yang dinamakan zahir faraj. Baik. Apa maksud zahir darah? Apa maksud zahir darah di zahir ataupun di permukaan, di luar faraj? Maksudnya bihaitsu law udkhilatil qutnatu fi farjiha kharajat mulawwathah. Bukannya sekadar zahir dia keluar ke bahagian zahir, tetapi dia lebih umum lagi. Maksudnya law udkhilat, kalau dimasukkan kapas ke dalam faraj, kharajat mulawwasah, kita keluarkan, kita nampak ada kesan berlumuran, ada kesan darah. Itu maksud maksud keluarnya haid. Dia lebih umum. Kalau darah itu keluar ataupun nampak di permukaan faraj, maka itu dipanggil khurujul haid, keluar haid. Kalau di dalam, sekira-kira dia memasukkan kapas ke dalam, dia buat keluar kapas tu ada kesan darah, maka masih dikira sebagai haid. Kenapa? Masa tu dipanggil masa fatrah. Masa fatrah, masa yang darah tidak keluar ke permukaan haid, tapi dia ada di dalam. Ittifaq ulama, masa fatrah ini pun dikira sebagai masa haid. Lebih lagi lah sekiranya, lebih lagi jika dia keluar ke permukaan faraj. Itu dua masalah. Satu sekiranya di fatrah, dan kedua sekiranya zahir di permukaan faraj. Jadi dua-dua ni dikira sebagai haid. Ada soalan tanya macam mana nak confirm 24 jam kalau masa tidur dia berhenti sekejap, macam mana? Itu akan datang ni, ada perbahasan dia. Tapi tak apa, kita jawab dulu. Yang tibar cukup 24 jam tu ketika kita sedang. Kalau ketika tidur kita tak tahu dia dah cukup ke 24 jam, dia berhenti ke masa tu, kita bangun-bangun tengok-tengok dia dah kering. Bangun-bangun kering. Sebelum aku tidur 22 jam. Kan? Bila kita tidur, bangun-bangun, dia dah kering. Kita tak tahu adakah ketika kita tidur tu dia datang 2 jam. Kan? Kita tak tahu. Jadi kita
muskil, kita syak adakah dia berhenti selepas daripada 24 jam ataupun dia berhenti sebelum daripada 24 jam. Ini ada khilaf di antara Ibn Hajar dengan Imam Romli. Ada khilaf antara Ibn Hajar dengan Imam Romli. Salah seorangnya mengatakan haid, salah seorangnya mengatakan tidak. Salah seorang kata haid, salah seorang kata tidak pada masalah jika syak cukup 24 jam ataupun tidak syak, adakah cukup 24 jam. Ada seorang kata bukan haid, ada seorang kata itu adalah haid. Jadi khilaf. Saya tak ingat siapa yang kata haid, siapa yang kata bukan haid. Tapi khilaf dua orang ni lah. Khilaf antara Ibn Hajar dengan Imam Romli. Baik. Kemudian lahu suratani, bagi masalah ni, masalah aqallul haid, sekurang-kurang haid ni, dia ada dua surah, ada dua gambaran. Jadi maksudnya di sini untuk kita mengetahui adakah haid kita masih ada ataupun tidak dapat tidak ataupun mesti kita cek. Macam mana kita cek? Duduk mencangkung, kemudian masukkan kapas. Sekiranya kita keluarkan kapas dalam keadaan bersih, maka hukumnya suci. Kalau kita masuk, keluarkan, tengok kapas itu ada kesan darah, maka hukumnya tidak suci. Maka hukumnya dia masih dalam keadaan haid. Itu cara untuk kita nak tahu dia. Dia mesti kena cek. Wajib, cek ni wajib. Untuk kita pastikan kata dia ni dah berhenti, wajib bagi kita cek. Mesti kita cek. Sebab nak dapatkan kepastian dia tu, hukum kita mendapatkan kepastian dia dah berhenti itu adalah wajib. Wajib dengan cara kita cek. Tak boleh, sebab kalau kita tak cek, kita tak pasti, kita masih syak. Dia kena pasti. Baik, as-suratul ula, gambaran yang pertama, antara dama muttasilan miqdara 24 sanatan. Kenapa habis bab ni lah. Ya, surah gambaran yang pertama, bahawasanya seorang wanita itu nampak darah dalam keadaan darah itu bersambung sekadar 24 jam ataupun bermasa 24 jam, bersambung-sambung 24 jam tu straight. Start pukul 7 pagi sampai 7 pagi esok. Ataupun start pukul 12 sampai pukul 12 esok. Dan sebab itulah kita kena tanda. Bila datangnya haid tu tanda. Pukul apa terus tanda. Kemudian kita biar lah. Kita biar. Tunggu, tengok. Cukup dah 24 jam. Kalau cukup 24 jam, dia tak berhenti lagi. Okey, itu tak ada masalah. Mudah. Kalaulah dia berputus-putus. Ini masalah yang kedua. Gambaran yang kedua, antara bahawasanya seorang perempuan itu melihat darah mufarraqan, terpisah-pisah. Maksudnya ada ketika dia berhenti, ada datang berhenti gitu. Fatara sa'atan naqa'an. Maksudnya mufarraqah tu macam mana? Maksud berputus-putus tu macam mana? Fatara, maka ia melihat 1 jam suci. Wa sa'atan daman, dia tengok pula sejam lagi darah. Tapi majmu'us sa'ati 24 sa'atan fi dhimni 15 yawman. Akan tetapi keseluruhan jam-jam itu 24 jam dalam lingkungan 15 hari. Dia kira balik. Hari ni sejam, hari ni 2 jam, hari ni sejam, hari ni 2 jam, ni sejam 2 jam. Dalam masa 15 hari, cukup tak cukup 24 jam? Kalau cukup, maka ia dikira sebagai haid. Kalau tak cukup, maka dia dikira sebagai istihadah. Itu mufarraqah, berbeza ni. Dia
sejam datang, lepas sejam dia tengok, dia masukkan kapas, tengok tak ada kesan apa. Maknanya dia dah berhenti. Dia pun basuh dan sembahyang. Saat kita tulis sikit. Contohnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak Azan? Nampak? 10, 11, 12, 13, 14. Nampak? Bagi jom. 15. Ini tumbang ini. Okey, contohnya sini sejam. Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada? Tak ada? Ada balik? Ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Tak ada. Contohnya gitu. Berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total dia ada 7 jam. 7 jam tak sampai 24. Bila tak sampai 24, maka bukan haid. Ni, keseluruhan ni. Keseluruhan ni istihadah. Bila istihadah, semayang yang dia tinggal dalam masa 15 hari ni, dia kena qada balik. Kalau tak cukup 24 jam. Kalau cukup, okey, kita tengok macam mana cukup. Ha, 15 hari. 2 jam. 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dah berapa? 10 jam kan? Kemudian monti. Monti. Datang balik 2 jam. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Apa? 2 jam. Berhenti. Berapa? Sini 10 jam. Dia berhenti. 10 jam pula. Baru dia ada 20 jam. Jadi sampai 15 kita tengok, dah sekarang dah cukup 15. Cukup 15 sedangkan darah baru 20 jam. Tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, maka hukumnya semua ni adalah istihadah. Okey. Berbeza dengan masalah bila istihadah wajib semayang, wajib qada balik. Wajib qada balik semayang yang sekiranya kita ada tinggal di sini. Sekiranya ada tinggal kat 2 jam ni kan. Okey, contoh. Sini 5 jam. Hari pertama datang 5 jam. Hari kedua datang 5 jam. Hari ketiga pun 5 jam. Hari keempat 5 jam. Hari kelima 5 jam. Kemudian dia berhenti. Berhenti terus, berhenti. Datang pula 5 jam. Datang pula 5 jam. Lepas tu berhenti. Berhenti sampai habis. 5 jam, 5, 10, 15, 20, 25. Sampai takat ni 25 jam. Kita pasti haid. Mesti haid. Pasal apa? Sebab dah cukup 24 jam. Dah cukup 24 jam. Ini yang datang selepas ni, lepas tu dia berhenti. Bila dia berhenti sini, kita berhenti. Tak apa. Dia berhenti, kita semayang. Berhenti, kita semayang. Kemudian datang balik. Tak payah semayang.
Datang balik tak payah sembahyang. Sebab apa? Dia datang dalam lingkungan 15 hari. Dia tetap dikira sebagai haid. Itu kaedah yang paling penting kita kena jaga. Apa pun darah yang datang dalam 15 hari dihukumi sebagai haid. Walaupun menyalahi daripada adat kita. Adat kita datang 4, kemudian dia datang 6, dia datang 8, dia datang 10. Tetap dikira sebagai haid. Sebab apa? Sebab dalam lingkungan 15 hari. Ini basic yang paling asas, yang paling penting. 15 hari. Datang pilah apa warna sekalipun, sekiranya dalam 15 hari, maka dikira sebagai haid. Walaupun menyalahi dengan kita punya adat. Adat kita 6 hari, tiba-tiba bulan ni dia lajak sampai 9 hari. Maka tak boleh sembahyang ni. Sampai 7, 8, 9 tak boleh. 7, 8, 9 tak boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab masih dikira sebagai haid. Dikira sebagai haid sebab dia dalam 15. Okey, ni kita jelas Dia jelas 24 jam dalam masa 15 hari. Ni total campur haid. Bila haid, selepas ni semua dikira haid. Jadi bila selesai nanti kita tak perlu qada. Sebab apa? Sebab haid sembahyang tak perlu qada dan haram sembahyang ketika haid. Tak boleh kita sembahyang ketika haid dan kita tak perlu qada. Adapun puasa kena qada lah di sini. Puasa kena qada. Baik, kemudian ada lagi lah masalah ni kosong di tengah ni. Macam mana kita nak buat? Itu perbahasan yang akan datang insya-Allah. Okey. Itu masalah tu. Jadi orang tanya, lepas tu macam mana? Kalau hari ni dia datang 2 jam, kemudian berhenti. 2 jam berhenti. Adakah masa yang berhenti tu nak sembahyang? Ya, dia kena sembahyang. Atas pendapat Imam Nawawi, wajib dia sembahyang, berhenti. Sembahyang sampai esok dia datang balik 2 jam. Berarti kita berhenti, tak payah sembahyang. Dia kena sembahyang. Dia datang, tak payah sembahyang. Itu kaedah yang paling senang, yang paling mudah bagi kita. Ada darah, berhenti sembahyang. Tak ada darah, sembahyang. Ada darah, tak sembahyang. Tak ada darah, sembahyang. Itu kaedah yang paling senang. Kalau kita ikut satu jenis lagi agak susah lah. 2 jam ada. Okay, berhenti. Esok pula main pula 2 jam. Tak payah sembahyang. Lepas tu berhenti. Dia berhenti, kita sembahyang lah. Lepas tu main pula. Kita kalau ni di bawah 24 jam. Okey kan. 2 jam. 2 jam. 5 jam. 5 jam. Ni dah ada berapa? 10, 20. Sini 5 jam. 4 jam lah, kita buat 4 jam. 4 jam. Jadi di sini sebelum sampai 24 jam kan, sebelum sampai 24 jam kita hanya basuh. Bila dia berhenti, basuh dan solat. Okey, ni contoh dia berhenti. Kemudian datang pula 2 jam, 2 jam, 2 jam. Di sini mandi. Bila dia berhenti saja mandi, solat. Ada beza. Ada beza sebelum 24 jam dengan lepas 24 jam. Sebelum 24 jam, basuh dan solat. Lepas 24 jam, mandi dan solat. Kenapa kita mandi? Kerana kita dah yakin bahawasanya ini adalah haid. Sebab apa? Sebab dah cukup 24 jam. Adapun sebelum daripada 24 jam, kita masih belum yakin adakah ini benar-benar haid ataupun bukan. Sebab apa? Tak cukup 24 jam ni. Mungkin dia tak cukup 24 jam sampai 15 hari. Sampai 15 hari tak cukup 24 jam. Mungkin jadi.
Dan mungkin juga dia akan cukup sebelum daripada 15. Jadi bila ada dua kemungkinan, kita tak pasti sama ada dia haid ataupun dia akan jadi haid ataupun istihadah, maka kita hanya basuh dan sembahyang. Dan sembahyang yang kita sembahyang di celah-celah ni tidak berdosa. Sebab apa? Sebab kita mana tahu dia nak cukup 24 jam ataupun dia tak cukup 24 jam. Kita bukan tok bomo. Kita bukan boleh scan, kita tahu, aku yakin ni, dia mesti sampai 24 jam. Kalau adat tu, itu lain cerita. Nanti ada perbahasan dia, ada bab dia. Tapi sekarang kita kira masalah ni. Masalah dia tak cukup 24 jam. Tak cukup 24 jam dalam masa 15 hari. Sebelum cukup 24 jam, kita hanya basuh dan sembahyang. Lepas daripada 24 jam, kita mandi dan sembahyang. Okey, selesai ya. Itu. Jangan tuang. Okey, habis. Oh, kena ni lah, kena monti dah Fazan. Takat ni lah. Kemudian dia kata walakin majmu'us sa'ati 24, akan tetapi keseluruhan 24 jam itu berlaku ataupun ada dalam lingkungan 15 hari 15 malam, tak lajak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka yu'addu kulluhu haidan kama sayatil hadithu insya-Allah. Maka sekaliannya tu dikira sebagai haid. Sekalian ni dikira sebagai haid. Seperti mana perbahasan yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah ke depan ni dia akan bincang masalah ni. Masalah 24 jam ini terputus-putus dalam masa 15 hari. 24 jam. Baik. Yang kedua al-muddatul quswa wa hiya aktsarul haidhi fa aktsaruhu 15 yawman bilayalihinna. Wallahu a'lam. Perlu kita ingat kaedah umum yang penting ataupun kaedah utama bagi permasalahan haid ni ialah paling kurang 24 jam. Dan 24 jam itu berlaku dalam 15 hari 15 malam. Dan juga apa sahaja darah yang datang dalam 15 hari 15 malam, maka semuanya dikira sebagai haid. Walaupun menyalahi dengan kita punya adat, bulan ni kita main 6 hari, tiba-tiba bulan ni 12, maka masih ada dalam 15 ke luar? Dalam. Okey, dalam, maka keseluruhannya adalah haid. Yang jelas di situ. Apa warna sekalipun. Kalau dia lebih daripada 15, okey, itu cerita lain. Itu nanti ada perbahasan lain. Sekarang kita tengok dia datang dalam 15 ke luar 15. Kalau dalam 15 jelas itu semuanya adalah haid walaupun menyalahi kita punya adat. Wallahu alam. Itu kaedah penting. Dan satu lagi kaedah yang mudah untuk kita amal. Ada darah semayang dalam 15 Ada darah berhenti semayang, tak ada darah semayang. Ada darah berhenti semayang, tak ada darah semayang. Itu kaedah yang paling senang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sikit 5 minit. Menjawab tu. Tak sampai 11.30 kot setiap hari elok kot no. Boleh 11.30. 10 sampai 11.30 kan, sejam setengah okey ya. Oh, tapi tak boleh, depa ada kelas lain. Mak ngah tak tidur lagi.
Kat ke-12. Mak Ngah tidak lewat. Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Baca doa dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu farduduhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma rizqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya.